1. Forum Remaja Pemakaian Minda Cemerlang. Cubaan 2. Forum Remaja lahirkan intelek gemilang. Cubaan 3. Forum Remaja membentuk insani terbilang. Cubaan 4. Forum Remaja Pencetus Idea Bervisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Yang dihormati barisan panel hakim yang sentiasa menegakkan panji-panji keadilan, guru-guru, rakan-rakan serta para tetamu yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam satu majlis ilmu, iaitu Forum Remaja pada pagi ini. Forum Remaja pada kali ini memilih tajuk yang sedikit panas dan sensasi. Lebih-lebih lagi, bagi remaja yang semakin hanyut dalam arus pemodenan pada alam ini. Cukai pendapatan, itulah tajuk forum yang akan kami ketengahkan pada hari ini. Oleh itu, isu yang akan kami kupaskan pada hari ini adalah segalanya tentang cukai pendapatan, iaitu sebuah isu yang dilihat tidak diambil peduli oleh sesetengah rakyat Malaysia tentang peranan cukai dan suka memandang perkara ini sebagai perkara yang remeh. Padahal, cukai sangat memberi kesan positif terhadap taraf hidup masyarakat setempat. Cukai, perkataan yang sangat biasa kita dengar dan sering dianggap sebagai urusan kecil. Tetapi, adakah isu ini benar-benar sebiasa itu? Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama mengambil inisiatif mencari impak yang positif dan negatif kepada masyarakat dan negara apabila seseorang itu membayar cukai pendapatan dengan acuh tak acuh melalui panel-panel kita pada hari ini. Bagi mengupas isu cukai pendapatan pada hari ini, kami mengundang 3 orang ahli panel. Yang pertama, nampak sungguh serius tetapi berseri. Duduk di sebelah kanan saya ialah Saudari Sarah binti Muhammad Yazid. Apa khabar Saudari Sarah? Syukur Alhamdulillah, saya sihat dan gembira kerana diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dalam majlis kali ini. Ahli kedua forum ini ialah Saudara Tabinesh, anak lelaki Valayutam. Terima kasih saudara kerana sudi memenuhi undangan kami ke majlis forum remaja pada edisi kali ini. Sama-sama, terima kasih juga kerana mengundang saya untuk menjayakan majlis ini. Dan kita tidak lupa juga kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Syahmi Mukri. Selamat datang saya ucapkan ke majlis forum remaja ini. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana sudi mengundang saya ke majlis ini. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merenungkan istilah cukai, menurut kajian Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN mentakrifkan cukai sebagai suatu pembayaran oleh individu atau sesebuah syarikat secara wajib kepada pemerintah sesebuah negara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Apabila seseorang individu atau sesebuah syarikat membayar cukai kepada kerajaan, mereka mendapat beberapa impak. Impak terbahagi kepada 2, iaitu impak yang positif dan negatif. Baiklah saudara dan saudari sekalian, adakah cukai mendatangkan efek kepada seseorang individu apabila individu tersebut membayar cukai kepada kerajaan? Adakah itu kesan yang positif ataupun negatif? Untuk mengulas dengan lebih lanjut, saya menjemput ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Sarah. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Khairi. Pada pemikiran saya, membayar cukai sememangnya mendatangkan impak yang positif kepada negara. Definisi cukai adalah suatu pembayaran yang dibuat oleh individu maupun syarikat kepada kerajaan. Pembayaran cukai sememangnya sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur negara ke arah yang lebih maju serta menaik taraf hidup rakyat ke arah yang lebih baik. Selain itu, cukai juga mempunyai banyak jenis, iaitu cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai pendapatan dan lain-lain.
Hasil kutipan cukai berdasarkan jenis-jenis yang disebutkan tadi digunakan untuk membaik pulih serta menaik taraf kemudahan awam yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat di negara ini. Contohnya membaik pulih jalan raya, sistem pendidikan, sektor kesihatan dan sebagainya. Oleh itu, jika diteliti dengan lebih mendalam lagi, membayar cukai sememangnya mendatangkan banyak impak yang positif kepada negara serta taraf hidup rakyat jika diuruskan oleh pihak yang berintegriti. Terima kasih Saudari Sarah atas penjelasan tadi. Di sini, kita dapat melihat bahawa pentingnya cukai terhadap kesejahteraan negara kita. Saya juga bersetuju dengan pendapat Saudari Sarah itu tadi. Namun, kita tidak boleh mendengar pandangan dari sebelah pihak saja. Oleh itu, saya menjemput ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Tabinesh untuk memberikan pandangan saudara terhadap pembayaran cukai. Silakan. Selamat sejahtera semua. Terima kasih Tuan Pengerusi Khairi. Saya juga turut bersetuju dengan pendapat ahli panel pertama, iaitu Saudari Sarah. Bayar cukai sebenarnya tidaklah membebankan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana pembayar cukai mempunyai kelayakan yang melayakkan seseorang individu itu untuk membayar cukai. Antara kelayakannya adalah seseorang individu itu bekerja lebih dari setahun dan mempunyai gaji yang lebih dari nilai ambang yang telah ditetapkan. Justru, kesemua hasil kutipan di negara ini kebiasaannya diuruskan oleh lembaga hasil dalam negeri iaitu LHDN. Oleh itu, sistem cukai di negara kita lebih sistematik. Begitulah pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Tabinesh atas penerangan saudara. Hadirin sekalian, kita telah pun mendengar pandangan dari kedua-dua ahli panel. Kita mendapati bahawa cukai adalah suatu perkara yang bagus apabila mendengar pandangan daripada mereka. Tetapi, saya mendapati masih terdapat sesetengah masyarakat yang enggan membayar cukai pada masa kini. Saya berasa sungguh terkilan atas sikap mereka yang mementingkan diri seperti bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dan suka memandang perkara ini sebagai perkara yang remeh. Oleh itu, bolehkah Saudara Syahmi, ahli panel ketiga, menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan misi dan visi ini? Silakan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi kerana sudi mengajukan soalan tersebut kepada saya. Pada pendapat saya, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, turut memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Hal ini demikian kerana pihak KPM perlu menerapkan pelajaran yang berkaitan cukai ke dalam mata pelajaran yang tertentu seperti matematik, perakaunan dan ekonomi. Hal ini bagi memastikan para pelajar dapat pendidikan awal sejak di bangku sekolah lagi. Bak kata pepatah, menutur buluh biarlah dari rumpungnya. Selain itu, bagi masyarakat pula, saya mencadangkan supaya pihak tempatan membuat suatu propaganda melalui media massa ataupun media sosial yang berunsurkan kepentingan membayar cukai kepada negara. Langkah ini amatlah digalakkan supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dalam isi bersama membantu kerajaan membentuk sebuah negara yang maju. Maka begitulah pendapat saya, Tuan Pengerusi. Sekian. Baiklah, kita telah pun mengetahui tentang asal-usul, kesan, kepentingan dan cara menggalakkan masyarakat Malaysia untuk membayar cukai. Bolehkah ahli panel yang pertama, Saudari Sarah, menerangkan dengan lebih lanjut punca-punca masyarakat enggan membayar cukai kepada kerajaan? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Terdapat banyak punca sebenarnya. Pada pendapat saya, punca paling utama ialah ibu bapa tidak mendidik anak-anak dengan memberikan informasi dan kesedaran tentang cukai. Selain itu, ibu bapa juga tidak menjadi idola yang baik dan berdisiplin kepada anak-anak mereka. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Oleh itu, pada masa depan, anak-anak mereka akan berperangai leka terhadap cukai pendapatan kerana tidak diberikan kesedaran tentang cukai sejak kecil lagi. Selain itu,
Ilmu pengetahuan yang kurang serta ajaran agama juga merupakan punca dominan pada zaman ini untuk masyarakat untuk berperangan leka terhadap cukai. Konklusinya, terdapat banyak punca yang menyebabkan sesuatu masyarakat itu enggan membayar cukai kepada negara. Jika cukai enggan dibayar, kesannya boleh dilihat sendiri pada golongan tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudari Sarah atas penjelasan tadi. Jelaslah bahawa ibu bapa tidak seharusnya berdemikian seperti yang dinyatakan oleh Saudari Sarah itu tadi. Seterusnya, berbalik kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Tabinesh. Apakah kesan-kesan negatif kepada negara jika rakyat Malaysia masih keras kepala enggan membayar cukai? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi. Pada pendapat saya, kesan dominan ialah kerajaan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menjalankan pentadbiran negara. Tamsilnya, kerajaan kekurangan sumber kewangan untuk memberi gaji kepada individu yang bekerja di bawah kerajaan, secara khususnya kaki tangan kerajaan. Aset tentera berkemungkinan tidak mampu untuk dinaik taraf ke arah yang lebih moden kerana kekurangan dana daripada kerajaan. Oleh itu, negara jiran tidak berhasrat untuk menjalinkan hubungan diplomatik antara satu sama lain. Oleh itu, ekonomi negara pun runtuh. Jelaslah bahawa terdapat pelbagai kesan negatif kepada negara sekiranya masyarakat enggan membayar cukai kepada kerajaan. Konklusinya, apabila kerajaan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi, pentadbiran negara akan terjejas. Begitulah pendapat saya. Terima kasih. Wow, begitu hebatnya kuasa wang dalam pembangunan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Tabinesh dan Saudari Sarah atas pandangan yang cukup bernas tadi. Bolehkah Saudara Syahmi menerangkan serba sedikit tentang langkah-langkah yang perlu diambil? Apakah pula pendapat Saudara Syahmi tentang impak negatif kepada negara jika rakyat Malaysia masih keras kepala enggan membayar cukai? Dan bolehkah Saudara Syahmi menerangkan serba sedikit tentang langkah-langkah yang akan dikenakan kepada mereka yang tegar enggan membayar cukai ini? Silakan Saudara Syahmi untuk memberikan ulasan. Baiklah, terima kasih Tuan Pengerusi. Impak yang negatif yang pertama, sudah tentulah negara kita akan mengalami masalah kewangan. Negara kita juga akan kekurangan dana untuk membantu pembangunan infrastruktur di pelbagai sektor dalam pentadbiran negara. Oleh itu, perkara sebegini akan memberikan kesan yang buruk kepada pembangunan negara. Antara kesannya adalah segala perancangan aktiviti pembangunan akan terbantul, serta taraf pendidikan negara kita juga tidak dapat dinaik taraf ke arah yang lebih moden dan sistematik. Maka negara kita akan kelihatan mundur. Justru pelabur-pelabur asing juga kemungkinan tidak akan berminat untuk melaburkan syarikat mereka di negara kita disebabkan keadaan negara yang tidak stabil. Maka peluang pekerjaan akan menjadi semakin tipis dan ekonomi negara juga akan mengalami penurunan yang mendadak. Selain itu, hal ini juga akan memberi kesan kepada kerajaan dalam menjaga kebajikan masyarakat. Contohnya, kerajaan kemungkinan tidak mampu untuk membantu seseorang individu yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Maka, masyarakat di negara ini akan hidup dalam keadaan yang agak sukar. Jika diteliti, sebenarnya
Kesemua perkara negatif yang disebutkan tadi akan berbalik semula kepada individu yang enggan membayar cukai itu sendiri. Baiklah, para hadirin sekalian, kita masuk pula kepada akibat tidak membayar cukai. Sekiranya seseorang individu itu enggan membayar cukai, mereka akan dikenakan penalti, iaitu suatu bayaran yang charge-nya mengikut keputusan mahkamah. Semakin tinggi bayar cukai mereka yang tertunggak, semakin tinggilah penaltinya. Selain itu, seseorang individu itu juga kemungkinan akan dikenakan tindakan mahkamah ataupun dipenjara. Yang lebih teruk lagi, segala harta mereka akan disita mengikut jumlah cukai yang tidak dibayar oleh mereka. Dan akhir sekali, pasport mereka juga akan disekat serta-merta. Ini bermakna mereka tidak dapat keluar negara. Konklusinya, setiap masyarakat hendaklah membayar cukai demi kepentingan kita semua. Jika tidak, terimalah akibatnya. Sekian sahaja ulasan saya itu tadi. Terima kasih. Nampaknya sungguh benar sekali jawapan yang saudara lontarkan tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi idea dan pendapat yang sungguh bijak dan bernas sekali. Diharap segala yang telah kita bincangkan pada hari ini akan menjadi pedoman kepada semua pihak. Sidang hadirin, demikianlah perbincangan yang panjang lebar dan holistik mengenai cukai. Kesimpulannya, semua rakyat Malaysia perlulah berganding bahu bersama kerajaan membayar cukai dengan sepenuh ikhlas tanpa mempersoalkan perlembagaan negara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya. Sekian sahaja forum remaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datang dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.